kadaran. Bukan cari kadaran, cara tulis kadaran. Dia lebih kepada nak tukar unit. Okay, tukar unit. Pelajaran dua objek. Tentukan dua objek A dan B, tukar unit ukuran menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Yalah, nak samakan unit antara saat dengan jam. Kemudian jisim unit luas sejenis keping, sejenis logam 3 kilo per meter. 3 kilo per meter luas. Nyatakan kadar gram per 100 cm luas. So nak tukar kilogram per gram pada gram, kemudian meter kepada sentimeter. Unit. Alright, okay, untuk hari ni kita buat kadaran. Kadaran. Cikgu nak tengok. Kadaran dia melibatkan persamaan. Okay, okay. Sekejap. Okay, persamaan ni pula dia akan guna dalam banyak perkara, tajuk-tajuk lain selepas ni. Okay, cikgu fast forward pergi terus pada pengiraan, senang. Okay, okay, cikgu bagi contoh terus. Okay, buat sekejap ke. Sebab persamaan ni, macam mana kamu guna dalam sains juga. Kemudian nanti bila kamu dah besar lah, kata 4, kata 5, kamu akan ada subjek elektif. Kebanyakan subjek elektif tu pun guna juga. Okay, dalam ekonomi, dalam kimia, okay, cara kira kepekatan asid, kepekatan alkali, cara kira keuntungan, kerugian, okay. Kemudian Saman serentak mat ada ke? Tengok pula. Okay, contoh dia bagi tahu dekat situ soalan. Kalau ada buku teks muka surat 88. Dia bagi tahu Ibu Nurin, okay, cuba resepi membuat roti dengan campurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5:3. Cikgu tulis kat sini. Okay, nisbah tepung air, okay, ialah 5:3. 5:3. Kemudian, okay, jika Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapa jisim air dalam gram yang diperlukannya? Okay. Jika ada 480 gram tepung, berapa jisim air? Jisim ni pun cikgu tak tahu darjah 6 kamu dah jumpa belum perkataan jisim ni. Jisim dengan berat dia berbeza. Okey, jisim dengan berat berbeza. Okey, dalam air. Berapa jisim air? Okey, dalam gram. Okey. So dekat sini ada dua cara. Alright, ada dua cara. Satu ialah kaedah unitary dia panggil. Okey, yang mana kamu tulis direct. Okey, kaedah unitary. Zarina Abu. Ya. Tutup mic. Alright, good. Okay. Kaedah unitary, okay, tepung nisbah air sama dengan 5:3. So sekarang ni 5 bahagian tepung maksudnya 3 bahagian air. So dekat sini kamu akan ikut, okay, bahagian lah, penggunaan bahagian. Alright, kamu akan guna bahagi. Okay, kamu akan guna cara kira, okay, guna teknik pembahagian dan kemudian kamu akan dapat, okay, kamu akan darab balik, okay, dapat untuk
Okay, nisbah yang satu lagi. Ni dipanggil unitary. Okay, yang ni yang biasa, yang senang. Alright, okay. Yang kedua dia panggil kaedah pendaraban silang. Okay, pendaraban silang ni sama juga penulisan dia. Okay, tepung nisbah air sama dengan 5 nisbah 3. Kemudian 480 gram sama dengan, kita boleh tulis kat situ X gram. Kemudian kamu akan tulis bentuk macam persamaan serentak. Mungkin kamu belum masuk lagi tajuk ni. Persamaan serentak ni tak masuk lagi, cikgu tak kenalkan lagi. Darjah 6 pernah dengar kot. So dekat sini kamu akan lihat M per 3 ataupun X per 3 sama dengan 480 per 5. Kamu akan buat tanda sama dengan, kemudian kamu akan cari X. Key dia sekarang ni, apa saja yang nak cari, dia akan per dengan jumlah. Jumlah yang ada. Yang ni kamu akan tengok nanti. So yang kedua ni penting. Satu ialah dia kadaran untuk banyak kira-kira yang kamu akan jumpa lepas ni. Jadi cikgu akan tunjuk dua cara kat sini. Cara satu dan cara dua. Tapi cikgu lebih suka kamu jawab nanti soalan cikgu bagi. Guna cara dua. Boleh faham Boleh faham tak? Ke Jimmy dah mengantuk dah? Boleh So, cara satu, cara dua, tapi kamu akan buat guna cara dua yang lebih. So sekarang kita tengok cara satu. Cara satu dia panggil kaedah unitary. Cara satu dia panggil unitary. Unit. Unitary. Alright. So dekat sini, tepung nisbah air. Sama dengan 5 nisbah 3. Bila jumpa soalan macam ni, kamu garis. Kamu bulatkan. Alright. So 5 nisbah 3. Sekarang ni dia bagi kat kamu, tepung ada 480 gram. Air kamu tiada. So sekarang ni kamu buat X. Sebabkan yang ini dia dah bagi clue 5 nisbah 3. Alright. 5 bahagian maksudnya 480 gram. 3 bahagian berapa gram? So dekat sini. So cikgu tulis kat sini. So. Bahagian untuk tepung. Bahagian. Sama dengan 480 gram bahagi 5, kamu dapat ni bahagi 5 kamu dapat 96 gram. Satu bahagian. 96 gram per bahagian. So sekarang ni untuk cari air berapa dibagi? 3 bahagian. Jadi 3 bahagian berapa gram? Jadi air sama dengan berapa gram? 3 bahagian darab 96 gram. 3 darab 96 gram. Sama dengan 3 darab 96 jadi 288 gram. Nampak? Ni cara yang pertama. Unitary. Kalau kamu boleh salin, kamu salin. Dia bagi satu-satu, kamu tulis satu-satu. 480 gram. Cikgu buat petak ni besar sikit lah, senang. Kamu nampak dia punya key. So kat sini, apa-apa soalan kamu salin atau tulis dulu dia punya key. Dia punya isi penting. 5 bahagian. Nisbah 3 bahagian. 5 bahagian 480 gram. 3 bahagian berapa gram? So sekarang ni cari dulu satu bahagian berapa? Satu bahagian ialah 480 bahagi 5. 480 bahagi 5. Dapat 96 gram. Tapi sekarang ni
Air 3 bahagian. So 96 darab 3 dapat 288 gram. Okay, ni cara orang buat kek lah ni. Buat kek, buat roti, buat kuih. Okay, dia kan kalau kamu tanya mak kamu. Okay, dia bukannya ingat hafal berapa berat, berapa gram, berapa kilo, tak. Dia hafal ni. 5 nisbah 3. Okay, 5 bahagian tepung, 1 bahagian gula. Maksudnya, kalau buat 5 kilogram tepung, gula je letak 1 kilogram je lah. Kalau dia buat 10 kilogram tepung, jadi gula 1 kilo darab 2, 2 kilogram je lah. Dia ikut bahagian. Ikut nisbah. Okay, ratio. Okay, yang kedua, ni yang penting. Okay, yang ini yang penting. Ni tengok betul-betul. Ni yang cikgu nak. Ini saja yang penting sekarang ni. Okay. Dipanggil kaedah darab silang. Kaedah darab silang. Okay. So dekat sini kalau kamu lihat, okay, kamu ada tepung dengan air, dia dah bahagi. Okay, tepung sama juga. Tepung nisbah air sama dengan 5 nisbah 3. Okay, amount. Berapa jumlah dia? 5 ialah 480 gram. Silap. Air kita kena cari. Kita letak X. Sama kan? Macam ni. Tapi sekarang ni, kita tak buat macam ni. Kita buat darab silang. Okay, kita buat darab silang. So sekarang ni kita nak cari nilai X. Apa yang kamu kena buat ialah, okay, so X per 3 sama dengan 480 gram per 5. Sekarang ni darab silang maksudnya ni. Alright, ni. Ataupun matematik mudah, yang ini kamu pergi sebelah. Okay, so kalau bahagi pergi sebelah jadi darab. Okay, tapi sebabkan nama dia darab silang, kita buat ni dulu cara dia. Okay. Okay, so sekarang ni X darab 5 jadi 5X. Okay, 480 darab 3, kamu akan dapat, sekejap, tekan kalkulator. 480 darab 3. Okay, kamu dapat 1440. Okay, gram. So, X sama dengan 1440 gram bahagi 5. Sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Okay, bahagi 5. Okay, sama. Kamu dapat 288 gram. Okay, so sekarang ni X, okay, sama dengan 288 gram. Ni air sama dengan 288 gram. So yang ini yang cikgu nak kamu tulis dalam buku. Ada 2 cara kat sini kan. Tapi yang kedua ni yang cikgu nak kamu tulis dalam buku. Okay, untuk apa saja soalan. Tapi sebenarnya kalau kamu nak mahir kadar, kamu buat yang satu dulu. Cara yang pertama, unitary. Okay, kamu buat yang ini dulu sendiri. Okay, buat sendiri. Okay, sebab yang ini dia perlukan pemahaman yang lain sikit. Okay, yang ini latihan. Dia macam kamu hafal cara je. Okay, tapi yang banyak guna ni, okay, bila kamu dah besar, okay, dalam banyak-banyak subjek, yang inilah. Okay, cara ni. Tapi kalau tak faham cara yang ini, kenapa kat sini, kenapa kat situ, kenapa kena darab silang, darab atas dengan bawah apa semua, jadi masalah lain pula timbul. Okay, sebab nanti bila masuk subjek lain, dia tak bagi direct. Okay, kamu akan faham sendiri. Cikgu bagi contoh lah, cikgu bagi contoh. Dalam sains, satu hari nanti kamu akan belajar pasal kepekatan asid, contoh dia. Okay, kepekatan asid, kemolaran asid. Okay, so sekarang ni, okay, dia bagi contoh. Okay,
asid, okay, yang dihantar dekat sekolah, okay, dia letak dalam botol, okay, asid tu asid bahaya, pekat. So sekarang ni, okay, sekolah nak sediakan asid untuk eksperimen pelajar. Jadi kalau letak atau bagi terus asid yang dihantar, bahayalah. Jadi dia kena cairkan dulu. Okay, kena dia panggil apa? Liquidize. Okay, dicairkan. Okay. So sekarang ni, okay, kena buat kira-kira. Asid berapa bahagian? Okay, kemudian nak campur dengan air berapa bahagian. So kat situ, okay, kita akan buat, okay, macam perkadaran ni. Kemudian kita akan kira dia panggil kemolaran. Okay, kemolaran ni adalah pula nombor lain. Okay, tapi lebih kurang lah. Okay, kepekatan. Right. So dekat situ asid yang dari, okay, beli mula-mula tu bahaya, dicairkan jadi tak bahaya dan barulah boleh dibuat, okay, eksperimen pelajar. So kat situ dia bagi situasi. Okay. Situasi macam tu lah yang kamu kena tahu. Okay. Yang ini berapa nisbah yang ini. Yang ini apa dia, yang itu apa dia. Kamu kena figure out. Dia tak bagi direct. Okay. Sama jugalah kalau kamu kat rumah, mungkin ibu bapa kamu ada beli racun serangga ke, okay, ataupun asid untuk bersihkan toilet ke, kan? Dia bukan dari botol tu terus guna. Dia bancuh dulu kan, dia campur dengan air dulu kan. Cuma dia tak kira-kira lah, tak adalah dia nak buat kira-kira. Okay, dia cuma menganggar, okay, menganggar. So dekat sini, okay, soalan ni dia nak tunjuk situasi macam tu lah. Okay, dia kena ada kira-kira, bukannya apa, sebab nanti bila kamu dah besar, kamu akan nampak benda tu digunakan lah. Okay, banyak digunakan. Especially kalau melibatkan duit lah. Kan, fikir logik lah. Kalau membazir, main tambah je, kan rugi kalau bisnes kan. Sebab tu dia ada kira-kira tu. Ni contoh cikgu bagi. Alright, okay, itu aja hari ni. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dengar ke tak ni Jimmy? Kamu tengok apa tu? Alright. Okay, so cikgu bagi soalan sama macam yang depan ni cikgu tulis. Okay. Tapi cikgu nak kamu guna cara yang kedua. Okay, cara yang kedua. Okay, cara, no. Cikgu nak kamu buat ni, tulis dua-dua cara lah, dua-dua cara. Okay, tapi cikgu beritahu awal lah, yang cara kedua ni, yang banyak guna lepas-lepas ni. Cara pertama ni penting juga. Sebab kalau pelajar tak faham, okay, pelajar dia tak baca betul-betul, dia jadi masalah juga. Okay, tak apa. Kita try. Alright, okay, itu saja untuk petang ni. Okay, besok cikgu kena pergi sekolah. Okay, cikgu kena pergi sekolah. So, kelas kamu pagi, cikgu akan tinggalkan kerja juga. Tapi kerja untuk tajuk, daripada tajuk ni lah. So, untuk tajuk ni, dia bagus juga sebab jadi soalan susah hingga senang. Jadi, cikgu akan bagi banyak merangkumi untuk pagi esok sekali lah. Boleh tak? Okey tak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Alright, lagi banyak lagi bagus. Okay, alang-alang. Sebab esok cikgu terpaksa tagging meja. Okay, buat nombor meja dengan cek setiap semua tandas kamu. Alright, esok ada dekatan 2 juga. Dekatan 2 nanti lah cikgu beritahu dia orang. Okay, itu saja untuk petang ni. Thank you very much. Tengok balik. Okay? Bye cikgu, thank you. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Right.